Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Cikgu adalah Cikgu Haslinda binti Sabuti dari Sekolah SMK Sarike Baru, Sarawak. Hari ini, cikgu akan mengajar subjek perniagaan tingkatan 4. Diharap yang mengikuti kelas online cikgu pada hari ini boleh memperolehi kefahaman yang lebih jelas tentang topik yang akan dibincangkan sebentar nanti. Murid-murid boleh bersedia dengan buku teks masing-masing sebagai rujukan. Murid-murid boleh membuat catatan maklumat yang penting dalam pengajaran cikgu pada hari ini. Tajuk yang kita akan belajar pada hari ini adalah bab 3, penetapan visi, misi dan objektif perniagaan. Standard kandungan 2.1, penetapan visi, misi dan objektif perniagaan. Untuk standard pembelajaran, murid boleh 2.1.1 menyatakan maksud visi, misi dan objektif perniagaan. 2.1.2 membanding dan menguraikan visi, misi dan objektif beberapa perniagaan yang berbeza. 2.1.3 menjelaskan ciri-ciri objektif perniagaan. Diharap murid boleh menguasai ketiga-tiga standard tersebut. Kriteria kejayaan yang murid perolehi hasil daripada pengajaran cikgu pada hari ini adalah murid boleh menyatakan maksud visi, misi dan objektif perniagaan dengan tepat. Selain itu, murid boleh menjelaskan 6 ciri-ciri objektif perniagaan yang sesuai. Setiap perniagaan mempunyai visi, misi dan objektif atau kita ringkaskan iaitu VMO tersendiri yang selari dengan jenis perniagaan yang sedang dijalankan. Visi, misi dan objektif perniagaan yang ditetapkan akan menjadi pemacu kepada pencapaian dan kesinambungan sesebuah organisasi perniagaan. Visi, misi dan objektif perniagaan dijadikan sebagai panduan dalam pengurusan organisasi dalam membuat sebarang keputusan dan tindakan yang diambil. Oleh itu, visi, misi dan objektif perniagaan merupakan asas pembentukan strategi perniagaan. Oleh itu, murid-murid, kita cuba fahami dulu maksud visi. Visi merupakan penetapan perancangan melibatkan fokus dan perancangan jangka masa panjang. Maksud lain bagi visi adalah menjadi panduan untuk membuat keputusan dan tindakan bagi memastikan hala tuju perniagaan berada di landasan yang tepat. Okey murid-murid, sekarang kita beralih kepada maksud misi. Misi merupakan satu pernyataan ringkas yang menjelaskan tujuan atau matlamat utama sesebuah perniagaan.
Pembentukan misi merupakan satu ketetapan dalam melakukan aktiviti perniagaan untuk mencapai matlamat. Objektif bermaksud pembentukan maklumat yang lebih khusus. Selain itu, objektif adalah sasaran boleh diukur bagi membantu pencapaian tujuan organisasi. Setelah kita memahami maksud, visi, misi dan objektif perniagaan, cikgu akan mengajar murid-murid melihat perbandingan visi, misi dan objektif beberapa perniagaan yang berbeza. Seperti yang telah kita pelajari, penentuan penyataan visi, misi dan objektif perniagaan berbeza di antara satu sama lain. Penentuan ini ditetapkan bersesuaian dengan aspek perniagaan, iaitu organisasi bermotifkan untung, organisasi bukan bermotifkan untung, dan pertubuhan sukarela. Mula-mula kita lihat dulu organisasi bermotifkan untung OBU. Organisasi bermotifkan untung ialah perniagaan yang mempunyai objektif untuk memaksimumkan keuntungan supaya dapat memuaskan kehendak pemilik perniagaan. Organisasi bermotifkan untung didaftarkan di bawah Pendaftar Perniagaan dan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM. Organisasi ini terdiri daripada entiti perniagaan, milikan tunggal, perkongsian, syarikat berhad dan koperasi. Entiti perniagaan yang berbeza tertakluk pada undang-undang perniagaan yang berbeza. Kebanyakan visi, misi dan objektif bagi organisasi yang berteraskan sektor swasta menjurus kepada matlamat yang sama, iaitu bertujuan untuk memaksimumkan keuntungan. Sekarang kita beralih kepada organisasi bukan bermotifkan untung, iaitu OBBU. OBBU ialah perniagaan yang mempunyai objektif berorientasi kepada kebajikan ahli, masyarakat dan memberikan perkhidmatan kepada orang ramai. Perniagaan ini berbentuk persatuan, pertubuhan, yayasan, kelab, angkatan dan kesatuan. Dalam aspek pendaftaran, organisasi bukan bermotifkan untung OBBU perlu didaftarkan di bawah Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia atau nama lainnya adalah ROS atau Pejabat Pendaftar Pertubuhan Belia atau nama lainnya adalah ROY. Pembentukan visi, misi dan objektif OBBU tertumpu kepada kepentingan orang ramai, termasuklah penyediaan perkhidmatan
yang cekap dan berkualiti kepada ahli. Walaupun VMO OBBU berbeza dengan OBU, tetapi pada masa ini OBU telah menerapkan budaya kerja korporat dalam pengurusan organisasi supaya VMO boleh dicapai dengan cekap dan berkesan. Seterusnya, kita lihat visi, misi, dan objektif untuk pertubuhan sukarela. Untuk pengetahuan semua, masyarakat merupakan pelanggan utama kepada pertubuhan sukarela. Oleh itu, penentuan visi, misi, dan objektif yang tepat akan dapat menyokong tujuan organisasi tersebut. Pencapaian visi, misi, dan objektif pertubuhan sukarela bergantung kepada pengurusan organisasi yang dapat menarik ahli menjalankan aktiviti yang telah dirancang secara sukarela. Kemampuan menarik ahli yang ramai serta aktif menjalankan aktiviti yang dirancang menyumbang kepada pencapaian visi, misi, dan objektif pertubuhan sukarela. Terdapat 4 tumpuan pertubuhan sukarela. Tumpuan yang pertama, pertubuhan sukarela bercorak kebajikan dan faedah bersama. Manakala, tumpuan yang kedua, pertubuhan sukarela lebih berfokus pada perkhidmatan yang disediakan untuk ahli dan masyarakat. Pertubuhan sukarela lebih bercorak aktiviti selaras dengan tujuan organisasi tersebut didaftarkan. Ini merupakan tumpuan yang ketiga dalam pertubuhan sukarela. Tumpuan yang keempat, pertubuhan sukarela lebih dikenali dengan nama persatuan, kelab, yayasan, dan angkatan. Cikgu berharap murid-murid boleh menghafal dan memahami 4 tumpuan utama pertubuhan sukarela. Setelah kita mempelajari visi, misi, dan objektif perniagaan untuk OBU, OBBU, dan pertubuhan sukarela, maka cikgu akan membawa murid-murid melihat perbandingan antara OBU dengan OBBU. Oleh itu, murid-murid diminta merujuk buku teks pada muka surat 126. Sila lihat jadual 3.1. Dalam jadual tersebut, dinyatakan 3 aspek untuk perbandingan antara OBU dengan OBBU. Sebelum itu, murid-murid diingatkan sekali lagi, OBU adalah ringkasan untuk organisasi bermotifkan untung, manakala OBBU organisasi bukan bermotifkan untung. Kita tengok perbandingan yang pertama dari segi aktiviti. OBU mengeluarkan barang dan perkhidmatan, manakala OBBU
aktiviti lebih tertumpu dengan memberi perkhidmatan kepada masyarakat. Tujuan OBU adalah memaksimumkan keuntungan berbanding OBBU memberi kepuasan dan menjaga kebajikan ahli. Aspek yang terakhir dari segi sumber kewangan. Sumber modal untuk OBU diperolehi daripada pemilik sendiri, pinjaman dan keuntungan perniagaan. Manakala OBBU memperolehi pembiayaan daripada kerajaan, sumbangan dan yuran keahlian. Cikgu harap selepas cikgu mengajar topik ini, murid-murid boleh membuat perbandingan antara OBU dengan OBBU dengan lebih tepat. Okeylah murid-murid, kita teruskan sesi pembelajaran kita pada hari ini dengan melihat ciri-ciri objektif sesebuah perniagaan. Objektif sesebuah perniagaan terbahagi kepada dua kategori, iaitu objektif jangka pendek dan objektif jangka panjang. Objektif ini dibentuk oleh pihak pengurusan organisasi sama ada organisasi bermotifkan untung atau organisasi bukan bermotifkan untung. Objektif jangka pendek merupakan matlamat organisasi yang ingin dicapai dalam tempoh masa kurang daripada 5 tahun. Manakala objektif jangka panjang merupakan matlamat organisasi yang ingin dicapai dalam tempoh masa melebihi 5 tahun. Ciri-ciri objektif yang baik dibentuk berdasarkan konsep SMART. SMART ialah akronim yang mewakili rangka untuk membentuk objektif yang berkesan. S. Spesifik. M. Measurable, boleh diukur. A. Attainable, boleh dicapai. R. Realistik, munasabah. Dan T. Time frame, iaitu jangka masa. Kelima-lima ciri objektif perniagaan ini akan cikgu tayangkan melalui slide seterusnya. Ciri objektif yang pertama adalah spesifik, yang merupakan ciri objektif yang menekankan bahawa pernyataan objektif hendaklah dinyatakan secara khusus. Lazimnya, spesifik merujuk pada sesuatu tindakan yang boleh diukur secara kuantitatif. Ciri objektif yang kedua adalah measurable, iaitu boleh diukur. Boleh diukur merujuk pada objektif yang telah ditetapkan dapat dibandingkan dengan pencapaian pada sebelum dan selepas sesuatu aktiviti perniagaan dilaksanakan. Objektif dan pencapaian sebenar mestilah boleh diukur sama ada dalam bentuk kuantitatif atau kualitatif. Pengukuran pencapaian boleh dibuat sepanjang tindakan yang dibuat.
Bentuk kuantitatif lazimnya diukur dalam bentuk angka, nombor, masa dan wang. Sementara bentuk kualitatif pula diukur dalam bentuk kualiti, iaitu kepuasan pengguna apabila menggunakan sesuatu barang dan perkhidmatan. Ciri objektif yang seterusnya adalah A. Attainable, iaitu boleh dicapai. Boleh dicapai ialah satu penentuan objektif berdasarkan sasaran yang boleh dicapai jika pekerja mengembleng tenaga sepenuhnya berdasarkan sumber yang ada. Bagi menetapkan objektif sesebuah perniagaan, perlu mengenal pasti sumber-sumber sedia ada dengan baik. Ciri yang keempat adalah R, realistik, iaitu munasabah. Munasabah bermaksud penetapan objektif menjurus kepada peluang yang tidak mustahil untuk mencapainya. Bagi mencapai objektif, sesebuah perniagaan memerlukan sumber manusia dan fizikal yang mencukupi. Dengan perkataan lain, sesebuah organisasi berkemampuan untuk mencapai objektif yang telah ditetapkan. Selain itu, faktor kemampuan mengambil kira faktor sumber fizikal dan faktor persekitaran yang memadankan kekuatan sumber yang ada dengan faktor persekitaran luaran. Murid-murid, sila rujuk buku teks pada muka surat 129. Sila lihat rajah 3.4 berkaitan dengan fakta asas penentuan kemampuan. Apakah fakta asas untuk menentukan kemampuan? Penentuan objektif perlu mengambil kira kemampuan syarikat dalam aspek sumber yang ada dalam organisasi. Antaranya, aspek sumber manusia yang meliputi pengalaman, kemahiran, pengetahuan dan bilangan pekerja. Pihak pengurusan boleh mendapatkan data tentang maklumat pekerja, inventori kemahiran. Ciri yang terakhir adalah T, time frame, iaitu jangka masa. Jangka masa merupakan satu tempoh masa yang perlu ada dalam sesuatu penentuan objektif perniagaan. Pencapaian objektif lazimnya merujuk pada tempoh jangka pendek dan jangka panjang. Oleh itu, penentuan objektif perlu ada penetapan tarikh yang perlu dicapai. Untuk melihat kepada jangka masa ini, sesebuah perniagaan boleh menggunakan carta Gantt untuk menerangkan tentang aktiviti yang dirancang dalam tempoh masa yang telah ditetapkan. Murid-murid, sila buka buku teks anda pada muka surat 130. Kita tengok rajah 3.5, carta Gantt membina bangunan kedai. Dalam rajah 3.5, kita boleh melihat proses
pembinaan bangunan kedai yang melibatkan 4 aktiviti utama. Aktiviti membina sebuah bangunan kedai mengambil tempoh masa selama 5 bulan. Aktiviti yang terlibat dalam membina bangunan kedai adalah dengan menyediakan tapak, cerucuk, membina rangka dan melengkapi bangunan. Bagi aktiviti menyediakan tapak, masa yang diambil selama 1 bulan, bermula pada bulan Januari. Aktiviti membuat cerucuk juga mengambil masa selama 1 bulan, bermula pada bulan Februari. Aktiviti membina rangka bangunan mengambil masa 1 bulan yang dilakukan pada bulan Mac. Aktiviti melengkapi bangunan memerlukan tempoh masa selama 2 bulan setengah yang dimulakan pada pertengahan bulan Mac dan siap pada bulan Mei. Cikgu harap murid-murid faham dan tahu akan kepentingan carta GAN. Carta GAN ini ada berkaitannya dengan ciri objektif yang kelima iaitu T, time frame iaitu jangka masa. Ingat murid-murid, ciri-ciri objektif yang baik adalah mempunyai ciri-ciri SMART, iaitu S, specific, M, measurable, boleh diukur, A, attainable, boleh dicapai, R, realistic, munasabah, dan T, time frame, jangka masa. Sila ingat 5 ciri-ciri SMART tersebut. Selesai sudah sesi pengajaran dan pembelajaran cikgu. Cikgu harap murid-murid seronok sepanjang bersama dengan cikgu. Segala yang baik datang daripada Allah dan yang kurang adalah daripada diri cikgu sendiri. Pesanan cikgu agar murid-murid sentiasa membuat ulang kaji. Sehingga kita berjumpa di lain hari. Bye.